Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lambatnya. Singkatan bahasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan izinnya pada malam ni kita dapat lagi bersama-sama berjemaah dalam program Generasi Al-Quran Surah Taman Jawijaya, di mana Alhamdulillah pada malam ni kita sudah memasuki siri yang ke-272. Siri yang ke-272. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya saya masih menunggu kehadiran Ustaz. Tak nampak Ustaz join. Jadi kalau bagaimanapun sekarang dah pukul 9.44 lah. Jadi marilah kita mulakan program kita dengan sama-sama membaca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya nak cuba call dia sekejap. Please.
Harap-harap Ustaz angkat. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz ada di mana tak? Tak join lagi. Okey. Ustaz. Itulah nak tanya Ustaz. Apa nak join sekarang lah. 9.40 pukul 9.40 dah. Ni dah. Ustaz pergi Kuala lah dengan ayah. Oh, dia jadi mutawif juga lah. Haji. Haji. Dia kata ni Ustaz ada kat mana ni? Nak bersiaran daripada mana ni? Nak panggil terbang lah. Mana dia. Okey, Ustaz boleh join lah sebab kalau ikutnya dah mula dah ni. Nak mula lah. Saya cakap dulu lah. Okey, tak apa. Okey. Ustaz hantar kereta lah. Okey. Saya apa sembang-sembang dengan ahli jemaah. Kita perlu Ustaz join. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau tuan-tuan dengar saya bercakap tadi, sebenarnya Ustaz berada di Kelana Jaya menghantar ayahandanya untuk menjadi pembimbing haji, rombongan haji, haji, tabung haji. Rupanya ayah Ustaz, ayah Ustaz Muhammad Mukhlis, iaitu Ustaz Haji Suki juga merupakan pembimbing haji. Jadi dihantar ayah dia ke Kelana Jaya, baru sampai dia kata. Jadi sekejap insya-Allah dia akan bersiaran. Jadi walaupun bagaimanapun, marilah kita teruskan program kita pada malam ni, siri yang ke-272. Sementara kita menunggu kehadiran Ustaz, kita mulakan dululah tuan-tuan dan puan-puan dengan bacaan Al-Quran kita. InsyaAllah malam ni kita akan baca 3 muka surat lagi, iaitu pada muka surat 570 sampai 572. 570 sampai 572. Kita akan baca malam ni surah Nuh, surah yang ke-71. Surah Nuh, surah yang ke-71, daripada ayat pertama sampai ayat yang terakhir, iaitu ayat yang ke-28. Kemudian kita akan baca surah Jin, surah yang ke-72, ayat pertama sampai ayat ke-13. Itu pada muka surat 572. Iaitu kita baca separuh daripada ayat daripada surah Jin. Dan kemudian kita akan baca terjemahan dia. Jadi sementara menunggu Ustaz masuk, pasalnya marilah kita baca bersama-sama. Kalau tidak nanti masa kita akan tergendala. Jadi pasalnya eloklah kita baca bersama-sama. Tuan-tuan boleh buka muka surat 570 sampai 572, ataupun tuan-tuan boleh lihat pada skrin, insya-Allah. Saya akan tayangkan pada skrin ayat-ayat berkenaan. Jadi kita mulakan dengan baca kitab sekali lagi, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan,
Ustaz yang kita nantikan sudah pun berada bersama-sama kita. Jadi Alhamdulillah, jazakallah khairan katsira diucapkan kepada Ustaz Muhammad Mukhlis bin Haji Suki yang kini bersiaran di Kelana Jaya. Ustaz sampai di Kelana Jaya tadi menghantar ayahanda untuk menjadi pembimbing haji pada tahun ni. Jadi insya-Allah kita ucapkan jazakallah khairan katsira kepada Ustaz yang terus sudi membantu kita menjayakan program ni, di mana pada malam ni kita memasuki siri yang ke-272. InsyaAllah tinggal lagi lebih kurang 272, lagi 11 siri lagi insyaAllah kita akan tamat insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana biasa malam ni kita akan baca surah Nuh dan surah Jin. Surah Nuh pada ayat pertama sampai ayat yang terakhir, dan seterusnya surah Jin ayat 1 sampai ayat 13 di muka surat 570 sampai 572 insya-Allah. Jadi tuan-tuan buka ayat surah berkenaan ataupun tuan-tuan lihat pada skrin. Jadi saya dengan ini mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Mukhlis untuk membacakan memperdengarkan surah yang berkenaan untuk kita ikut bersama-sama membacanya di rumah masing-masing. Dengan ini saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Mukhlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas kot di sana no? Line semua okey kot no? Alhamdulillah cantik dekat Kelana Jaya dia punya line. Okey Ustaz, cantik. Biarlah muslimin muslimat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah malam ni kita masih lagi diberi kesempatan dan saya juga diberi kepercayaan dan peluang untuk bersama dengan tuan dalam siri yang saya bilangan tadi sampai 200 lebih, namun saya tak dapat nak tangkap ni. Banyak dah. Sehingga bersisa lagi 11 siri lagi untuk tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah mengkhatamkan dan menamatkan program yang tersangat baik ini. Baik, insyaAllah sama-sama kita baca aku insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Qala ya qawmi inni lakum nadhirun mubin. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لأغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل فيهن نورا وجعل الشمس سراجا
والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا صالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Syukur kehadap Allah SWT kerana pada malam ni kita sama-sama dapat lagi membaca 3 lagi muka surah Al-Quran, dan pada malam ni kita Allah izinkan kita dapat sama-sama membaca mengikut bacaan yang diperdengarkan oleh Al-Fadil Ustaz Muhammad Mukhlis bin Haji Subki. Jadi memang itu penyusunan Allah seperti mana yang saya bagi tahu tadi.
saya kontak tadi Ustaz berada di Kelana Jaya, dia dalam perjalanan ke apa untuk menghantar ayahandanya untuk menjadi pembimbing haji. Jadi dalam perjalanan hari ini banyak jam. Jadi kelewatan sampai menyebabkan Ustaz baru sempat untuk bersama-sama kita selepas pukul 9.40. Alhamdulillah. Namun Allah jadikannya terjadi, dapat juga kita langsung mendapat bersiaran langsung dengan Ustaz pada malam ini. Itu adalah satu benda yang baik untuk kita semua, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita dah sama-sama dapat membaca ayat-ayat daripada surah Nuh 1 sampai 23 dan seterusnya kita 1 sampai 28 dan seterusnya kita baca tadi muka surat daripada surah Jin ayat 1 sampai 13. Insya-Allah saya akan seterusnya membaca terjemahan kepada ayat-ayat yang kita baca sebentar tadi, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Jin, surah Jin, surah Nuh yang pertama tadi, surah yang ke-71. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah mengutuskan Nuh kepada kaumnya dengan berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu. Sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya dan taatlah kepadaku. Nescaya dia mengampuni sebahagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu, memanjangkan umurmu hingga pada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat dilambatkan sekiranya kamu mengetahui. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam. Tetapi seruanku itu tidak menambahkan iman mereka, malah mereka lari daripada kebenaran. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka untuk beriman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari ke telinganya dan menutup wajahnya dengan baju dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Lalu aku menyeru mereka secara terang-terangan. Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan dengan diam. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah keampunan kepada Tuhanmu. Sesungguhnya dia Maha Pengampun. Nescaya dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Dan dia memberikan harta dan anak-anak yang banyak dan dijadikannya kebun-kebun serta sungai-sungai untukmu. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Sesungguhnya dia telah menciptakan kamu dalam beberapa peringkat kejadian. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit yang berlapis-lapis? Dan dia menciptakan bulan yang bercahaya dan menjadikan matahari bersinar-sinar yang cemerlang. Dan Allah menghidupkan kamu daripada tanah dengan sebaik-baiknya. Sesungguhnya dia akan mengembalikan kamu ke dalamnya semula tanah dan mengeluarkan kamu pada hari kiamat. Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan dan agar kamu dapat melalui di jalan-jalan yang luas. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya mereka derhaka kepadaku dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambahkan kerugian baginya. Dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu. Dan jangan juga kamu meninggalkan penyembahan Wat, Suwa, Ya'ud, dan Nas. Dan mereka telah menyesatkan nama ramai orang. Dan janganlah engkau tambahkan lagi orang-orang yang zalim itu selain daripada kesesatan. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka, maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah. Dan Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan walau seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas muka bumi. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, nescaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapaku serta sesiapa yang masuk ke rumahku dengan keadaan beriman
dan semua orang yang beriman, lelaki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi mereka orang-orang yang zalim itu selain kehancuran. Seterusnya surah Al-Jin, muka surat 572. Surah yang ke-72. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahawa sekumpulan jin telah mendengar bacaan. Lalu mereka berkata, kami telah mendengar bacaan yang menakjubkan Al-Quran, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan menyekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Dan sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami. Dia tidak beristeri dan tidak pula beranak. Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengungkapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Dan sesungguhnya kami menyangka bahawa manusia dan jin itu tidak akan mendustakan perkataan Allah. Dan sesungguhnya ada beberapa orang lelaki daripada kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa lelaki daripada jin, tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia itu tambah sesat. Dan sesungguhnya mereka jin menyangka mereka seperti musyrikin Mekah yang juga menyangka bahawa Allah tidak akan membangkitkan kembali sesiapa pun pada hari kiamat. Dan sesungguhnya kami jin telah mencuba untuk mengetahui rahsia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang ketat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang, sesiapa yang mencuri dengar itu pasti akan menyumpai panahan-panahan api yang mengintai untuk membakarnya. Dan sesungguhnya kami jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikendaki bagi penduduk bumi atau Tuhan mereka hendak melimpahkan kebaikan baginya. Dan sesungguhnya di antara kami jin ada yang soleh dan ada pula yang sebaliknya. Kami menempuh jalan yang berbeza-beza. Dan sesungguhnya kami jin telah menduga bahawa kami tidak akan mampu melepaskan diri daripada kuasaan Allah di bumi dan tidak pula dapat lari melepaskan diri daripadanya. Dan sesungguhnya ketika kami mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka dia tidak perlu takut menjadi rugi atau berdosa. Sadaqallahul azim, benar firman Allah yang Maha Agung. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, kita juga dah dapat mendengar terjemahan kepada surah Nuh ayat pertama sampai ayat 28 sampai selesai, dan kemudian kita juga dapat mendengar terjemahan surah Al-Jin daripada ayat pertama sampai ayat yang ke-13. Jadi semoga terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu tersebut memberikan kita sedikit gambaran dan juga kepahaman dari bahasa apa yang diterangkan, apa yang difirmankan Allah kepada kita, dan ianya akan menjadi sebagai panduan hidup ataupun petunjuk kepada kita untuk mengharungi kehidupan agar menjadi hamba Allah yang baik, yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan akan kembali kepada Allah dalam keadaan Allah SWT dan juga mendapat syafaat daripada Rasulullah SAW. InsyaAllah semoga kita semua termasuk dalam golongan yang mendapat kebaikan, insyaAllah. Jadi seterusnya saya nak serahkan kembali kepada Ustaz yang berada di Kelana Jaya Senya untuk menyampaikan tazkirah kepada kita pada malam ni dan seluruh bincang kita dengan segala umatnya. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan la nihayata li kamalihi wa adadi kamalihi. Allahumma ja'alna nafsil mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa taqna'u bi 'ata'ik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimati, amma ba'd. Terima kasih kepada tuan pengurusi dan pengajaran majlis program pada malam ni.
Mungkinlah saya boleh sebutkan beberapa perkongsian yang mampulah saya kongsikan ataupun saya sebutkan pada malam ni berkenaan dengan ataupun kaitan lah ayat yang kita baca pada malam ini. Allah Ta'ala telah merakamkan salah satu daripada bentuk maksiat hati, yang mana sifat takabur, sifat membesarkan diri. Dan kalau kita lihat salah satu daripada sikap yang telah dizahirkan oleh kaum Nabi Allah Nuh alaihi salam, apabila diseru, apabila diajak, apabila dijelaskan tentang kebenaran, maka mereka semua berpaling. Bahkan disebut oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam sampai satu tahap depa pekuk telinga depa dengan jari-jari depa. Depa tak mau dengar apa yang dikatakan, apa yang disebut, apa yang dibincangkan oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam. Ajakan Nabi Allah Nuh alaihi salam tu mereka tidak terima sama sekali. Jadi sikap ini juga boleh berlaku kepada sesiapa saja. Sebab itu dibahaskan ataupun diingatkan di dalam kitab tasawuf, perkara ataupun dinyatakan di dalam kitab tasawuf, sikap takabur itu sebenarnya tuan-tuan boleh berlaku apabila kita tidak mahu menerima kebenaran. Itu dah sebenarnya dah menunjukkan kata kita ni berada dalam golongan orang yang takabur. Kita dah tahu salah, contohnya bila kita dinasihatkan ataupun kita diberi ingatan, itu pun bentuk-bentuk yang kadang-kadang berlaku kepada diri kita, kita tak perasan. Dan kita tahu kata kita salah, tapi kita tak boleh terima. Kalau perkara ni ada di dalam diri kita, maka perlu kita insafi, perlu kita muhasabah, minta sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala ampun, kerana itu adalah salah satu bentuk sifat takabur. Nah, jadi sifat takabur ni adalah orang yang tidak boleh menerima nasihat ataupun saranan daripada orang lain. Begitu juga kalau kita lihat kaum-kaum Nabi Allah yang lain, kaum Nabi Lut ke, Fir'aun ke, bahkan maksiat takabur ni yang pertama sekali berlaku adalah kepada makhluk yang bernama Iblis. Apabila diseru ataupun disarankan, diperintahkan kepada Iblis untuk memberi penghormatan kepada Nabi Allah Adam AS, bagaimana? Dia kata tu, bagaimana dia membalas ataupun dia menerima perintah Allah Ta'ala tadi tu dengan mengatakan dirinya itu lebih baik daripada Nabi Allah Adam AS. Jadi sifat takabur ataupun tidak menerima teguran ataupun menerima pandangan orang lain juga sebenarnya menyebabkan kita ini jatuh kedudukan yang paling rendah. Jadi di ada bulan haji ni, kalau tengok hikmah amalan ataupun pelaksanaan ibadah haji ni juga tuan-tuan, sebenarnya dia nak meluluhkan perasaan takabur yang barangkali bersarang ataupun mendiami hati-hati kita. Tuan-tuan tengok Nabi, siapa yang terpilih buat haji, adalah siapa yang pernah menunaikan ibadah haji, kan? Kaya ke, miskin ke, hitam ke, putih ke, orang putih ke, tak kira lah bangsa apa-apa, semua pakai pakaian yang sama. Semua serba putih. Kemudian pakaian tak boleh berjik. Semua sebenarnya tuan-tuan ada dia punya hikmah ataupun rasa yang nak mendidik hati-hati kita supaya sedar bahawa kehidupan kita ni ataupun kata apa, ritual pelaksanaan ibadat haji tadi, dia sebenarnya dia nak membentak kita tu supaya merasai sifat kehambaan. Itu merasa sifat rendah diri kepada Allah Ta'ala. Disampaikan kerana manusia yang ada di sekeliling, kan. Kalau tuan-tuan tahu duduk di Mina, duduk di Muzdalifah, kan, macam mana keadaan orang macam ni, panggil kita tengok bagaimana penerimaan hati kita lihat situasi ni. Anda kata kerana dan sikap-sikap orang tu pula menimpa diri kita, teruji kita dengan keadaan tu, macam mana kita memang. Tu semua di antara satu bentuk tarbiyah Allah Ta'ala ke atas diri kita untuk menguji bagaimana kita meletakkan diri kita dengan Allah Ta'ala. Adakah kita merasa hebat dengan status kedudukan ataupun kita merasa hebat dengan harta benda yang kita miliki. Di situ akan nyatalah
bagaimana hal keadaan diri kita. Di jasa poin yang paling besar lah daripada bacaan kita pada malam ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala kita dapat mewarisi satu sifat yang membinasakan siapa saja yang memilikinya, iaitu sifat takabur, iaitu tidak mahu menerima kebaikan ataupun nasihat daripada orang yang akhirnya dia meremehkan dan merendah-rendahkan orang lain. Wa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan sekadar dululah perkongsian pada malam ni. Lebih kurang kalau salah saya minta ampunan maaf. Mudah-mudahan ini dia tambah kepada semua. Wallahu ta'ala alam. Subhanallah, alhamdulillah, jazakallah khairan katsira diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Mukhlis bin Haji Suki yang dalam keadaan musafir dekat Kuala Lumpur melalui kesesakan jam jalan raya, kesibukan urusan untuk menghantar ayahanda, sempat juga membaca Quran bersama kita dan juga memberikan tazkirah. Walaupun tazkirah yang sampaikan mendapati 10 minit, tak panjang, tetapi sangat bermakna dengan tajuk yang diberikan, berarti sikap yang ada pada kalau dalam ayat yang kita baca tadi dalam surah Nuh, kaum Nabi Nuh yang Ustaz gambarkan sebagai mempunyai sifat takabur, yang mana sehingga mereka tak mahu mendengar suruhan yang disampaikan oleh Nabi Nuh yang berusaha bersungguh-sungguh dengan dakwahnya sampai 950 tahun berdakwah, tetapi tidak ramai yang mengikutinya, yang beriman, yang dapat diselamatkan dan yang di mana Allah menurunkan bala bencana, banjir besar yang naik ke bawah teranya tak ramai. Jadi maksudnya seperti mana Ustaz sebutkan tadi, mereka takabur, tak mau mendengar, sehingga dalam ayat tersebut mereka menyumbat tinggal dengan jari, tak mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Daud. Marah mereka mengajak orang-orang lain untuk ingkar, untuk menyembah sembahan nenek moyang mereka yang merupakan berhala-berhala yang kita tahu benda itu adalah menyekutukan Allah SWT. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi alhamdulillah kita dapat satu benda yang baik daripada tadabbur ayat yang kita baca daripada surah Nuh tadi, dan semoga kita semua menjauhi sifat tersebut, kerana walaupun kisah itu adalah dalam surah tersebut kita kaum Nabi Nuh, tetapi sikap takabur ini memang ada sampai ke hari ini kepada kita umat, sama ada orang bukan Islam, termasuklah orang Islam sendiri, yang mana kita seperti mana Ustaz sebut tadi, bila orang mengajak kita kepada kebaikan, orang memberitahukan kita kebaikan, kita tak mau dengar, kita ingkar, kita nak buat apa yang kita buat selama ini, apa yang kita selesa. Malah sedangkan kita tahu apa yang orang sebut adalah benda yang benar, tetapi kita bergil, kita tak mau, kita terus melakukan perkara-perkara yang kita senangi, walaupun dianya tak benar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mungkin masa yang ada tak panjang kerana Ustaz berurusan, banyak urusan di sana. Jadi mungkin tuan-tuan beberapa orang nak berinteraksi dengan Ustaz. Silakan tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin Hajiah Salbiah dulu nak berinteraksi dengan Ustaz. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, dalam surah Nuh, Nabi Nuh seru semua naik bahtera tu. Kenapa isteri dengan anak dia tak mau ikut? Apa yang membuatkan isteri dengan anak dia tak mau ikut? Dia orang kira engkar lah Nabi tu ajak naik bahtera sekali tu. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya mereka salah satu dari sebab mereka tak ikut Nabi Allah Nuh alaihi, kerana mereka juga terpengaruh dengan kaum mereka.
daerah sekeliling dakwah Allah Nuh alaihi salam, maka mereka pun beranggapan bahawa satu perkara yang amat menghinakanlah kalau ikut Nabi Allah Nuh alaihi salam, dan mereka turut serta berkomplot sama-sama dengan kaumnya untuk tidak menurut ataupun mengikut Nabi Allah Nuh alaihi salam. Selama 1000 tahun lebih tu Nabi Allah Nuh alaihi salam berdakwah. Kalau tak silap saya lebih kurang dalam 90 orang kot. 90 orang, tak sampai 100 lah yang mengikut, yang menerima dakwah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Adapun anak dan isteri dia, daripada kisah ini juga diambil sebagai tauladan lah. Kadang-kadang ada sebahagian suami yang diuji dengan anak dan isteri. Kadang-kadang ada yang diuji. Bahkan perkara itu juga berlaku kepada para anbiya, para nabi. Termasuklah Nabi Allah Lut alaihi salam. Sebab tu disebut oleh Nabi SAW, aku ni beza dengan Nabi Adam alaihi salam kerana isteri-isteri aku mendukung perjuangan dan juga perjalanan yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi mendapat satu orang isteri yang boleh menerima dan boleh memberi sokongan dengan apa, kalau contoh suami dia tu terlibat dengan dakwah ataupun amalan agama ni, dia sokong lah serta dia dalam amalan-amalan agama ni ataupun dalam perkara-perkara kebaikan ni, dia menjadi pendukung. Maksud kata suami tadi tu dia telah memiliki salah satu daripada nikmat yang terbesar atas dunia lah, memiliki isteri yang salihah. Itu di situ lah kot yang saya boleh simpulkan lah. Yang pertama, anak dan isteri dia terpengaruh dengan masyarakat sekeliling. Kepada Allah Ta'ala lagi. Kasihan siapa yang tak kasih pada anak kan. Tapi apakan daya, anaknya tidak terima ajakan dan tidak terima apa yang dibawa oleh ayah mereka. Kemudian yang kedua, isteri yang salihah itu adalah salah satu daripada anugerah yang besar di sisi Allah Ta'ala bagi mereka yang terpilih. Adapun siapa yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan isteri yang tak boleh sokong kebaikan yang dia buat, itu salah satu sebab lah Allah Ta'ala nak angkat darjat dia dengan sabar dia sabar dia menanggung qarinah isteri dan anak-anak dia. Wallahu Ta'ala alam. Terima kasih Ustaz. Sebelum tu saya nak buat selingan sikit, nak tanya Ustaz mengenai ayah Ustaz sebagai pembimbing haji ni. Lama ke dah Ustaz, ayah Ustaz jadi pembimbing haji dengan lembaga tabung haji? Saya nak sebut pun saya rasa baru dia pun, ayah saya pun terkejut terpilih tahun ni untuk bawa package VIP ke package apa tahu. Dia ada satu package khas lah yang dibawa ni, bukan bawah muassasah lah, bawah package. Jadi di Pulau Pinang saya dipahamkan ayah saya seorang lah kot dapat. Jadi jemaah di bawah yang ayah saya dipertanggungjawabkan untuk jaga package ni lebih kurang dalam 200 orang jemaah kot. Saya mohon doa lah semua yang ada ni, minta Allah Ta'ala bagi kemudahan lah untuk menjalankan tugas dan juga menunaikan ibadat di sana. Mudah-mudahan barakah. Dia punya flight dia betul Ustaz? Flight dia betul? Hari Selasa. Selasa pagi subuh lah? Subuh. Mereka suruh berhimpun di Sepang dalam pukul 10 pagi. Flight saya pun tak dapat maklumat lagi. Saya pun tak jelas ni. Cuma hari Selasa tu penerbangan daripada Malaysia ke Mekah. Jadi ayah Ustaz juga terlibat ke dengan apa umrah? Buat fikir-fikir umrah? Sebelum PKP tu ada lah buat. Sebelum PKP. Sebab PKP ni kau dapat haji terus lah. Tak ada umrah terus naik haji terus. Mulakan dengan haji terus. Alhamdulillah dapat apa peluang apa jadi pembimbing haji tu maksudnya. Tak duga dan tak sangka lah. Tak semua orang dia dapat tugas yang macam tu, insya-Allah. Semoga kita doakan semoga ayah Ustaz dapat membawa rombongan tersebut dengan selamat dan dapat mereka memimpin mereka untuk mengadakan haji yang terbaik, dan semoga mereka jemaah semua pulang dengan haji yang mabrur, insya-Allah, selamat pulang selamat, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, mungkin Puan Hajiah Nurlilawati nak berinteraksi Ustaz, silakan Puan Hajiah Nurlilawati. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustaz.
takabur ni, sikap takabur ni, kalau orang yang atas daripada orang kebanyakan ni, dia susah nak terima kenyataan kalau dia buat silap atau buat salah kan. Macam mana agaknya approach pendekatan yang terbaik lah untuk kita nak bagi tahu kata dia dah buat salah dah. Tapi dia tak mau mengaku dan dia melibatkan orang lain di bawahnya lah dan boleh mendatangkan kesusahan kepada orang-orang di bawahnya. Macam mana minta mohon pencerahan Ustaz? Baik, terima kasih Puan. Macam mana nak cerita ni? Kita orang bawah ni, kalau dulu saya masa duduk di pejabat agama, Ustaz Ruslan Cik Roh kata kita orang bawah ni macam timun, orang atas ni macam rian, pusing kok mana pun kita kena tujuh duri bawah. Ini pun salah satu cabaran lah bagi kita kan. Kita mendoakan yang terbaik untuk mereka ni, macam mana kita nak minta Allah Ta'ala bagi kepada mereka kesedaran bahawa cara ataupun tindakan mereka tu salah kan. Saya tak tahu macam mana nak buat pendekatan sesuai ni. Tolong bantu saya. Saya tak boleh nak jawab soalan ni. Apa pelajar Nurul sendiri mungkin ada idea kot. Masa di sekolah, pelajar Nurul ni adalah pengetua sekolah SMG Tukar Deraman. Macam mana bila berlaku macam tu di sekolah, macam mana pelajar Nurul buat pendekatan approach untuk orang yang tak mau dengar. Mungkin ada idea. Pelajar Nurul silakan. Itulah Tuan Haji Rahim. Saya lebih banyak buat pendekatan secara lembut lah. Bukan mungkin lah kita dah amalkan benda tu, tapi yang sebab kita ketua, kita faham bukan kita perfect, kita tak sempurna, kita ada buat salah, tapi pada saya lah mengaku tu lebih baik. Mengaku kita tak betul, kita pun perlu belajar. Kita harap orang di bawah kita sebab ada peringkat-peringkat dia. Di bawah kita ada penolong kanan, di bawah penolong kanan ada guru kanan, ada ketua bidang kan. Jadi kita nasihat pada mereka lah untuk bertolak ansur, mendengar kata orang bawah. Tapi kita sebagai ketua kita pilih lah. Kita kalau salah kita mengaku, tapi kalau segan nak mengaku di depan-depan kita panggil berdepan. Pada saya macam tu. Itu yang nak tanya Ustaz tadi tu, macam mana approach-nya. Tapi yang itulah yang saya amalkan Tuan Haji Rahim. Alhamdulillah. Tak menjatuhkan martabat sebagai ketua kah? Tak menjatuhkan. Macam segan kan sebab buat salah kan, buat silap, tapi kesilapan tu mungkin tak disengajakan ataupun bukan bermaksud kan. Bila dah ditegur, boleh menerima, itu yang lebih baik lah. Boleh menerima pandangan orang. Alhamdulillah. Pasalnya Puan Nurulawati ada jawapannya. Tak ada tanya soalan, tapi sebagai ketua jawatan, jadi ketua jawatan yang baik macam itulah. Jawapan yang kita patut menerima pandangan orang bawah, dan bukan semua pandangan kita boleh terima. Kita kena kaji pandangan yang sesuai, yang terbaik. Kalau tegur dengan apa yang kita telah laksanakan, kita ada check and balance. Jadi maksud dia boleh kita terbuka untuk kita ada postmortem program yang kita lakukan, yang mana kita boleh dapat pandangan yang mana yang sepatutnya macam tu, yang mana yang baik kita kekalkan, yang mana yang lemah, kesilapan kita sendiri kita akan baiki, kesilapan pasukan kita akan baiki, insya-Allah. Apabila kita kerja secara teamwork berpasukan, insya-Allah Allah akan redha, kerana
dalam agama kita sendiri pun saya rasa mungkin Ustaz boleh bagi pandangan bermusyawarah itu adalah sangat baik, insya-Allah. Betul Ustaz, macam mana? Betul. Wallahu a'lam. Sama-sama lah kita mengamalkan cara bermusyawarah dalam melakukan apa-apa. InsyaAllah kalau cara bermusyawarah kita akan ambil pandangan yang baik dan juga pandangan orang ramai supaya ianya dapat sokongan untuk kita jalankan program kita dengan sebaik mungkin. Alhamdulillah kita dan perempuan, oleh kerana Ustaz pun dalam keadaan baru sampai dan tak berapa lancar juga internet Ustaz tadi, kita tengok sangkut-sangkut. Jadi rasanya cukuplah program kita setakat ni. Kita sangkut Ustaz, tengok gambar Ustaz apa senyap saja, tak bergerak. Tapi kadang-kadang suara keluar, tapi kadang-kadang sangkut-sangkut. Jadi namun begitu kita dapat apa yang Ustaz sampaikan, insya-Allah sangat baik sampai yang malam ni. Sebenarnya ramai lagi berminat untuk tanya bila cerita pasal apa takabur ni, mungkin ramai nak tanya, tapi saya rasa ini cukup setakat tu. Kita nak bagi peluang kepada Ustaz berehat lah, dah baru sampai dengan jam jalan raya dan sebagainya. Jadi kita tutup Ustaz program kita dengan doa. Jadi macam biasa Ustaz, minta Ustaz doa, bacakan doa untuk kami aminkan bersama seperti mana kuliah-kuliah kita, maghrib, kuliah subuh, semua kita akhiri dengan doa. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا يا الله واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجدادنا ولشيوخنا ولمعلمينا ولأسرتنا ولأزواجنا ولذريتنا والمؤمنين والولدان والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم استر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجبر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم يا الله يا رحمن يا ربي الكريم. Kau pandanglah kami dengan rahmat dan kasih sayang-Mu ya Allah. Kau bantulah kami dan kau rezekilah kami dengan sakit baki umur yang masih tersisa ini. Kami berada di dalam lingkungan orang yang melakukan ketaatan dan meraih keridhaan-Mu ya Allah. Ampunlah segala dosa-dosa seluruh umat manusia, dosalah diri kami, ibu ayah kami yang menyayangi kami, guru-guru kami, anak-anak dan keluarga kami ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah dengan apa yang usahakan ini, apa yang kami risaukan ini, Engkau berkati perjalanan kehidupan kami. Rabbana atina hasanah wal hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa ala sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Sekali lagi jutaan terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz kerana sanggup untuk bersama-sama kita membantu kita menjayakan program ni walaupun dalam keadaan bermusafir macam tu, tapi sempat juga untuk bersama-sama kita pada malam ni. Seterusnya saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian dan terus setia mengikuti program kita. InsyaAllah kita akan bersiaran lagi 11 kali sehingga 7 dan 7 untuk kita khatam Al-Quran bersama-sama dalam program durasi Al-Quran ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebagai perakhirannya marilah kita bersama kita baca doa khatam Al-Quran bersama-sama secara nasyid. Seterusnya kita akan baca tasbih kifarah dan surah Al-As sebagai penutup. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar ja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi malam. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Tuan Haji Rahim. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.